Pada cuti persekolahan yang lalu, Sonia dan Brian melawat Cikgu Lisa. Cikgu Lisa menyambut kedatangan mereka dengan gembira. Sambil menunggu makanan, Sonia berkata kepada gurunya, Cikgu Lisa, Esra sedang melawat ladang sawit kepunyaan ayahnya di Sarakan, Sabah. Wah, seronoknya. Sambil menghidangkan makanan di atas meja, Cikgu Lisa berkata, Tahukah kamu, semua makanan ini disediakan dengan menggunakan minyak sawit? Minyak sawit kaya dengan vitamin E dan karotenoid. Ia juga bebas kolesterol dan dapat membantu mengurangkan risiko mendapat penyakit jantung. Brian mengambil 2 ketul ayam goreng di atas meja. Wah, ini ialah makanan kegemaran saya. Brian, kalau awak makan makanan bergoreng dengan banyak, nanti awak akan gemuk. Cikgu Lisa tersenyum mendengar gurauan Sonia. Sonia, bagaimana kamu tahu bahawa makanan bergoreng boleh menjadikan seseorang itu gemuk? Oh, ibu saya beritahu saya. Brian segera meletakkan kembali kedua-dua ketul ayam goreng di atas pinggan. Kalau macam tu, saya tak naklah makan ayam ini. Cikgu Lisa menyedari terdapat salah faham yang berlaku di antara Brian dan Sonia. Tidak mengapa, Brian. Makanan bergoreng boleh dimakan asalkan diambil dalam kuantiti yang bersesuaian. Sonia berasa hairan lalu memandang Cikgu Lisa. Cikgu menggunakan minyak sawit untuk menggoreng ayam ini. Minyak sawit baik untuk kesihatan. Minyak sawit itu minyak apa, cikgu? Cikgu Lisa pergi ke rak lalu mengambil sebuah buku yang berjudul Pokok Sawit. Siapa yang mahu mendengar cerita mengenai minyak sawit? Nak, cikgu? Jom dengar cerita cikgu sambil kamu habiskan makanan ini. Terima kasih, cikgu. Pokok sawit merupakan sejenis tanaman minyak sayuran yang paling produktif di dunia. Pokok sawit akan mula berbuah di antara 18 hingga 24 bulan selepas ditanam. Minyak sawit adalah minyak seberguna. 80% daripada jumlah minyak sawit yang dihasilkan digunakan untuk membuat produk makanan. Manakala 20% lagi digunakan untuk membuat produk bukan makanan. Untuk produk makanan, minyak sawit digunakan sebagai minyak masak, ramuan untuk makanan yang diproses seperti biskut dan aiskrim, serta ramuan untuk margarin. Margarin yang dihasilkan daripada minyak sawit tidak membahayakan kesihatan. Tahukah kamu bahawa minyak sawit juga menjadi bahan mentah utama untuk menghasilkan produk-produk bukan makanan seperti sabun pencuci pakaian, pelembut fabrik dan cecair pencuci, dakwat pencetak, cat dan racun serangga. Produk penjagaan diri dan kosmetik seperti ginju bibir, sabun, shampoo, perapi rambut, ubat gigi dan deodoran. Wah, sangat menarik. Saya mahu menghubungi Esra untuk bertanya mengenai kunjungannya ke ladang sawit. Apa khabar, Esra? Bagaimana percutian awak? Seronok? Khabar baik, Sonia. Brian dan cikgu apa khabar? Memang selesa di sini. Cuaca disandarkan cerah dan tidak berapa panas.
Khabar baik, Esra. Awak sihat? Cikgu baru sahaja bercerita tentang sawit kepada Sonia dan Brian. Saya sihat, cikgu. Kebetulan pula saya baru menonton sebuah dokumentari mengenai minyak sawit. Menurut dokumentari ini, Malaysia merupakan pengeluar minyak sawit yang kedua terbesar. Dokumentari itu juga menyatakan bahawa buah sawit akan bertukar warna menjadi jingga kemerahan apabila sudah masak. Setelah dituai, buah sawit perlu dihantar ke kilang pemprosesan dengan segera. Buah sawit menghasilkan dua jenis minyak sayuran yang berbeza, iaitu minyak sawit yang diperolehi daripada sabut, mesokarpa, dan minyak isirun sawit yang diperolehi daripada isirun kernel. Esra menunjukkan sekeping gambar bapanya di ladang sawit miliknya. Ini ladang sawit milik ayah. Ladang ini telah mendapat CJ Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO. Tapi Esra, saya ada terbaca mengenai sawit di internet yang menunjukkan tanaman sawit memusnahkan hutan. Adakah ini benar? Esra terkejut mendengar penjelasan Brian. Brian, semua itu tidak benar. Kalau awak nak tahu, sawit ialah tanaman yang mesra alam. Penanaman sawit dapat melindungi kawasan hutan daripada ditebang secara besar-besaran. Kitaran semula biojisim sawit seperti pelepah yang dipangkas, tandan buah kosong dan batang pokok sawit tua menyuburkan tanah dengan nutrien organik. Pengawalan serangga dan makhluk perosak pula dilakukan dengan menggunakan kaedah biologi yang mesra alam. Selain itu, pokok bunga Cassia cobanensis juga ditanam di ladang-ladang sawit sebagai sumber makanan dan tempat tinggal kepada sejenis serangga pemangsa ulat bungkus yang merupakan perosak utama daun sawit. Burung hantu pula digunakan sebagai pemangsa untuk mengawal populasi tikus yang merosakkan buah sawit. Boleh ceritakan kepada kami tentang kebaikan minyak sawit? Antara kebaikan minyak sawit, pertama, minyak sawit adalah sumber tenaga yang baik. Badan kita memerlukan lemak untuk membekalkan tenaga dan membina sel, hormon serta tisu badan. Kedua, minyak sawit tidak mengandungi lemak trans. Minyak sawit tidak mengandungi lemak trans. Oleh yang demikian, produk makanan yang mengandungi minyak sawit tidak memudaratkan kesihatan. Ketiga, minyak sawit mengandungi antioksidan yang penting. Minyak sawit adalah salah satu sumber vitamin E dan karotenoid yang merupakan antioksidan yang penting kepada badan. Keempat, minyak sawit baik untuk jantung. Minyak sawit tidak mengandungi kolesterol, justeru baik untuk jantung. Kelima, minyak sawit merah mampu menghindari penyakit yang berpunca daripada kekurangan vitamin A. Minyak sawit merah adalah kaya dengan karotenoid provitamin A semula jadi dan mampu melindungi manusia daripada penyakit berkaitan kekurangan vitamin A. Minyak sawit Malaysia penuh kebaikan mencerminkan faedah pelbagai produk yang dihasilkan daripada minyak sawit. Ia adalah baik kerana memberikan banyak manfaat kepada hampir setiap lapisan masyarakat. Ianya baik untuk kesihatan, baik untuk alam sekitar, mampan, menyumbang kepada mata pencarian dan juga memberi keuntungan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, ia penuh kebaikan. Saya sudah faham, Esra. Saya sangat gembira kerana dapat mengetahui banyak perkara mengenai sawit pada hari ini. Baiklah, kami perlu pulang dulu kerana sudah lewat. Jumpa lagi, Esra. Jumpa lagi, Cikgu Sonia dan Brian.
Cikgu, saya bercita-cita untuk memiliki ladang sawit sendiri. Cikgu Lisa berasa teruja mendengar penjelasan Sonia. Wah, bagusnya. Kamu perlu belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kamu.